Salam sejahtera, nama saya Heng Hui Tian. Nombor matriks 2795331 dari Malaysia Nationhood Study SADN 1033 Group AB. Nama lecturer ialah Cik Rusli Suli binti Abdul Rashid. Hari ini saya ingin membincangkan dasar wawasan 20. Sekarang saya ingin menjelaskan latar belakang wawasan 2020. Yang pertama, pembentukan wawasan 2020. Dasar wawasan 2020 telah diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Wawasan 2020 telah dilancarkan pada 28 Februari 1991 melalui kertas kerja beliau bertajuk Malaysia Melangkah ke Hadapan The Way Forward. Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan yang bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Yang kedua ialah sebab pembentukan dasar wawasan 2020. Sebab yang pertama ialah mewujudkan fokus nasional. Penempatan matlamat khusus yang jelas dan sistematik dilaksanakan secara bersama supaya dapat dicapai dengan cepat dan berkesan. Sebab yang kedua ialah mewujudkan konsensus nasional. Persetujuan bersama dalam kalangan rakyat Malaysia bagi tujuan mewujudkan persefahaman dan kerjasama erat berkaitan matlamat masa hadapan negara. Sebab yang ketiga ialah membentuk perjanjian sosial politik, satu panduan utama yang dibentuk sebagai tanda persetujuan bersama dalam mencapai matlamat yang ditetapkan. Sebab yang keempat ialah merangka agenda pembangunan nasional. Garis panduan secara umum dibentuk sebagai asas dalam pembentukan pembangunan negara. Yang ketiga ialah fasa pencapaian wawasan 2020. Fasa pertama tahun 1991 hingga tahun 2000. Dasar dan strategi asas bagi fasa pertama pelaksanaan wawasan 2020 digariskan di dalam rangka rancangan jangka panjang kedua RRJP 2, iaitu Dasar Pembangunan Nasional. Tujuannya ialah menghapuskan kemiskinan derga dan mengurangkan kadar kemiskinan umum. Majlis Tindakan Ekonomi Negara NDAC ditubuhkan dan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara telah dilancarkan bagi menangani krisis kewangan Asia yang melanda pada tahun 1997 hingga 1998. Antara langkah yang dilaksanakan adalah seperti yang berikut: pelaksanaan kawalan pertukaran mata wang yang terpilih, penubuhan institusi seperti dana harta dan dana modal, pelaksanaan dasar fiskal berkembang. Fasa kedua tahun 2001 hingga 2010. Fasa kedua wawasan 2020 dilaksanakan di bawah rangka rancangan jangka panjang ketiga RRJP 3, iaitu Dasar Wawasan Negara DWN. Tujuannya adalah memastikan kestabilan dan perpaduan negara terus terutuh, semangat daya asing dan daya tahan tipu-tipu. Antara perkara baharu yang dilaksanakan adalah seperti yang berikut: membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan, menjana pertumbuhan berdasarkan sumber dan kekuatan domestik, menjadikan sektor pertanian, perkuatan dan perkhidmatan lebih dinamik. Fasa ketiga tahun 2011 hingga tahun 2020. Fasa ketiga wawasan 2020 dilaksanakan di bawah model baru ekonomi MBE. Matlamatnya ialah meningkatkan kualiti hidup rakyat dengan memberi penekanan kepada pendapatan yang tinggi, kemampanan dan keterangkuman yang mengutamakan golongan berpendapatan 40% terendah. MBE merangkumi 4 tongkat utama transformasi negara seperti yang berikut: Program Transformasi Kerajaan GTP, Program Transformasi Ekonomi ETP, Program Transformasi Politik PTP, Program Transformasi Luar Bandar RTP. Terusnya ialah objektif wawasan 2020. Pembentukan wawasan 2020 bermatlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri dan maju berdasarkan acuan sendiri. Antara objektif wawasan 2020 adalah seperti yang berikut: membentuk Malaysia sebagai sebuah negara maju dalam seluruh aspek. Malaysia diharapkan dapat menjadi sebuah negara yang benar-benar maju, bersatu, progresif dan mampu berdikari, bertoleransi, berdaya saing, berdaya tahan, dinamik dan demokratik. Yang kedua ialah menjadi sebuah negara yang bersatu padu. Rakyat bakal menikmati kehidupan dalam sebuah masyarakat yang demokratik, bertolak ansur, progresif dan makmur
serta menguasai ekonomi yang berdaya bersaing dan berketahanan tinggi. Wawasan 2020 akan memberikan tumpuan kepada aspek yang berikut. Menjadikan negara bersatu dalam satu matlamat, membentuk sikap yakin diri, berbangga dan bersyukur, membentuk bersefahaman dengan negara contoh. Seterusnya ialah cabaran wawasan 2020. Untuk mencapai hasrat wawasan 2020, terdapat 9 cabaran yang mesti ditemui dengan jayanya. Cabaran pertama, menjadikan Malaysia sebuah negara bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. Hasrat untuk mencapai bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara perlu dipegang. Ciri cabarannya ialah negara bersatu memantapkan sistem pertahanan dan mengelakkan pergeseran. Yang kedua, mewujudkan integrasi antara negeri, program-program pertukaran pegawai dan perkongsian pintar. Yang ketiga ialah mewujudkan integrasi antara kaum, membentuk sikap politik yang baik. Strategi pelaksanaan, mencadangkan pelaksanaan sekolah wawasan, sekolah bestari dan berbagai institusi pelajaran yang menekankan perkongsian kemudahan. Program pendidikan mewajibkan pembelajaran. Cabaran kedua, mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, keyakinan akan keupayaan sendiri dan berbangga dengan apa yang ada. Masyarakat Malaysia ini mesti mencapai kecemerlangan, menyadari akan semua potensi, tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain. Ciri cabaran, masyarakat yang mempunyai keyakinan tentang keupayaan diri, mempunyai kesanggupan menghadapi cabaran. Strategi pelaksanaan, memperkenalkan slogan Malaysia Boleh pada tahun 1990 bagi meningkatkan keyakinan rakyat Malaysia terhadap kemampuan dan kebolehan sendiri, meningkatkan program angkasawan dan menghantar angkasawan pertama ke stesen satelit antarabangsa ISS. Majlis Perundingan Ekonomi Negara MAPEN dijadikan forum perbincangan pendapat rakyat mengenai dasar ekonomi yang dilancarkan oleh kerajaan. Cabaran ketiga ialah mewujudkan masyarakat demokratik yang matang. Mewujudkan masyarakat demokratik yang matang berasaskan prinsip demokrasi yang berasaskan masyarakat dan boleh menjadi contoh kepada banyak negara luar. Ciri cabaran, mengamalkan satu bentuk bersefahaman yang matang, mengamalkan sistem dan prinsip demokrasi. Strategi pelaksanaan, mengadakan program dialog berkaitan keberbagai sama ada berbentuk budaya, ekonomi dan politik. Sebagai contoh, program Citra Warna yang diadakan setiap tahun bagi memperkenalkan kebudayaan negeri yang berbeza kepada pelancong sekaligus meningkatkan pertumbuhan sektor pelancongan negara, bermuafakatan dalam pendidikan dan mengeluarkan pandangan yang berbeza mengikut saluran yang betul. Cabaran keempat ialah mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika dengan warga negaranya teguh pegangan nilai agama dan kerohanian dan moral yang tinggi. Ciri cabaran, rakyat yang mempunyai tingkat keimanan yang tinggi berdasarkan nilai keagamaan mesti memiliki nilai-nilai akhlak dan tingkah laku yang baik. Pelaksanaan, meningkatkan program rakan muda seperti rakan muda masjid, memperkasakan program sekolah penyayang dan seumpamanya, menyediakan berbagai program untuk para remaja seperti kamp motivasi remaja, program sukan dan sebagainya. Cabaran kelima ialah mewujudkan liberal dan bertolak ansur. Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur dengan rakyat Malaysia berbagai kaum bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara. Ciri cabaran, masyarakat berfikiran terbuka dan persediaan bertolak ansur. Berkebolehan menyesuaikan situasi mengikut keadaan, bebas mengamalkan adat dan budaya masing-masing. Strategi pelaksanaan, membentuk rakyat yang berfikiran terbuka dalam banyak perkara terutama berkaitan kepentingan kaum tertentu, melahirkan rakyat yang boleh menerima dan memberi, mengelakkan daripada berfikiran ekstrim dalam hal-hal tertentu atas sebab mempertahankan kepentingan kaum tertentu.
Cabaran keenam ialah mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif masyarakat yang mempunyai pandangan jauh ke depan yang menjadi menyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan sama ada untuk kepentingan negara. Ciri cabaran melahirkan masyarakat yang berminat kepada sains dan teknologi, bersedia menerima perubahan pada setiap masa. Jadikan mengumbang kepada kemajuan sains dan teknologi. Strategi pelaksanaan mengadakan banyak kawasan industri baharu, mewujudkan sekolah bestari, memperkenalkan mata pelajaran teknologi maklumat pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi melahirkan tenaga manusia mahir dalam bidang ICT. Cabaran ketujuh ialah mewujudkan masyarakat penyayang. Melahirkan masyarakat penyayang iaitu sistem sosial yang mementingkan anggota masyarakat lain terutamanya yang menghadapi kesusahan lebih daripada diri sendiri. Ciri cabaran lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutamanya golongan yang daif. Mementingkan sistem kekeluargaan yang kukuh. Menangani masalah sosial. Strategi pelaksanaan mewujudkan hotline 800-3040 untuk membantu mangsa penganiayaan. Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga 1994 diluruskan untuk membantu mangsa keganasan rumah tangga. Cabaran ke-8 ialah memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Anggota masyarakat bersedia melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama antara kaum, antara wilayah dan antara masyarakat bandar dengan luar bandar dengan wujudnya perkongsian sebenarnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Ciri cabaran perkongsian kekayaan negara dengan adil dan saksama. Perkongsi hak ekonomi secara sama rata. Membantu mewujudkan persekitaran ekonomi yang berdaya saing. Strategi pelaksanaan melahirkan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera (MPPB) bagi tujuan meningkatkan taraf ekonomi golongan bumi putera. Penggunaan gentian optik oleh Telekom Malaysia untuk perkhidmatan yang lebih bermutu kepada rakyat. Meningkatkan sistem penyaluran perkhidmatan dan pengangkutan kepada rakyat. Barang ke-9 ialah mewujudkan masyarakat yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental. Ekonomi negara perlu mempunyai daya saing yang kuat dengan bersaing di pasaran antarabangsa. Ciri cabaran masyarakat yang berdaya saing daripada segi ekonomi, sentiasa dahargakan kemajuan, mempunyai jiwa yang kental. Strategi pelaksanaan menyediakan kepakaran dan ilmu kepada usahawan-usahawan kecil dan sederhana, menggalakkan usahawan-usahawan tempatan mencipta kepelbagaian dalam produk yang Seterusnya ialah strategi pelaksanaan strategi umum. Yang pertama ialah melakukan inovasi pendidikan. Melakukan inovasi pendidikan dengan melengkapkan diri belajar dengan berbagai ilmu pengetahuan yang terkini seperti meningkatkan pengetahuan ICT, pelaksanaan falsafah pendidikan negara, pembelajaran bahasa asing, pendidikan maya dan sebagainya. Strategi yang kedua ialah meningkatkan sumber modal insan. Meningkatkan sumber modal insan dengan melakukan pelaburan dalam tenaga manusia seperti dalam bidang sains dan teknologi, menyediakan latihan kemahiran. Yang ketiga ialah meningkatkan pembangunan infrastruktur. Meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti sistem pengangkutan dan sistem perhubungan yang berkualiti. Strategi yang keempat ialah memajukan pembangunan di luar bandar. Memajukan pembangunan di luar bandar agar kemajuan yang seimbang boleh meningkatkan kemajuan negara pada masa akan datang. Yang terakhir ialah isu-isu wawasan 2020. Yang pertama ialah pembentukan satu negara, satu bangsa negara. Prasyarat utama kepada kemajuan adalah pembentukan satu pemikiran sebagai satu negara dan bangsa. Yang kedua ialah negara perindustrian. Untuk mencapai taraf negara perindustrian, pertumbuhan ekonomi perlu berada pada tahap kukuh dan stabil. Yang ketiga ialah keadilan ekonomi dan sosial. Keadilan dalam bidang ekonomi dan sosial akan mewujudkan satu negara maju dan bersatu yang akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan. Yang keempat ialah moral dan etika. Prinsip moral dan etika yang tinggi berasaskan kepercayaan agama akan membentuk nilai-nilai murni yang akan melahirkan generasi pemimpin yang berkredibiliti tinggi. Sekian, terima kasih.